kumpulan PH UMNO sekarang ini adalah kerajaan yang berpegang kepada 5 prinsip, 5 naratif yang kita boleh fahami dengan mudah. Yang saya rangkumkan dalam perkataan mudah 5P. Naratif yang pertama. P yang pertama adalah mereka ini terdiri daripada pemimpin-pemimpin yang pengecut, penakut. Rakan saya daripada Lembah Pantai, yang Muhammad Lembah Pantai, Menteri Komunikasi. Baru-baru ni dia buat Facebook Live ataupun TikTok Live. Dia, tuan-puan sekalian, anak muda ni biasa dengan TikTok. Kalau kita nak masuk dalam TikTok ni, kita kena get ready. Kena bersiap siaga. Jangan tisu. Saya sendiri dalam TikTok pun dikritik. Jadi bila anak muda tengok menteri ada sekarang ni tengah buat live TikTok, dalam keadaan mereka tengok menteri tak ada kerja, main basikal dekat dalam office. Saya nak tanya ayah-ayah kat sini. Baru-baru ni kita sambut hari haji. Cucu-cucu kita balik. Adakah tuan-puan main basikal dalam rumah? Ada? Nak raihkan sangat pada cucu? Ada? Tak ada. Hilang akal barangkali. Main basikal dekat dalam office. Office tu duit rakyat. Kita bayar kamu gaji untuk kamu bekerja untuk rakyat. Nak main basikal, pergi keluar daripada office. Ini menterinya. Anak muda marah. Bila marah, dia kritik. Bila dia tisu, bila dia geram, maka dia kata, berhati-hati, siapa yang kritik saya, kereta polis akan berada di rumah. Tuan-puan sekalian. Jadi sekarang ni tak payah mencuri, tak payah rompak. Kritik pemimpin, boleh kena tangkap tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini perkara yang saya katakan penakut. Begitu juga dengan PMX. Bila kita berbincang tentang pembangunan kerajaan negeri Kedah, saya ambil contoh. Pembangunan Aerotropolis yang sekarang ini menjadi isu besar. Kita menghantar surat kepada PMX sebanyak 3 kali. Kita minta jumpa. Jawapan yang diberikan oleh PMX di dalam parlimen, dia kata apa? Saya berjumpa dengan Menteri Besar Terengganu. Saya berjumpa dengan Menteri Besar Kelantan. Saya berjumpa dengan Menteri Besar Perlis. Saya tak jumpa dengan Menteri Besar Kedah kerana tidak beradab. Tuan-puan sekalian, adab nak berjumpa Perdana Menteri, dia kena datang dengan surat. Ini bukan jumpa mamak pesembuh. Kita berjalan je boleh datang, boleh jumpa ke office. Dia kena ada surat, dia kena ada prosedur. Semua prosedur telah kita buat. Dalam kerangka demokrasi berparlimen, Perdana Menteri bertanggungjawab kepada Menteri Besarnya. Bila Menteri Besar nak jumpa, kena buka jiwa. Besarkan pinggan negarawan untuk berjumpa dengan Menteri Besar. Walaupun daripada negeri pembangkang. Tetapi oleh kerana penakut, tidak mahu untuk berdepan dengan Menteri Besar Kedah, maka dibuat pelbagai alasan untuk tidak berjumpa dengan Menteri Besar Kedah. Tuan-puan sekalian, tuan-puan nak ke Perdana Menteri macam ni? Nak atau tidak? Itu satu. Yang kedua, P yang kedua, pembohong. Bohong. Kami dekat dalam parlimen ni, kadang-kadang kami dengar betul tak betul ni. Bila kita check balik facts, Allah silap. Tapi dah masuk hari kedua. Dah masuk hari kedua, kita tak boleh betul dah fakta tersebut. Kita ambil contoh mudah isu kalimah Allah. Bila ditanya kepada PMS, kenapa ditarik balik isu kalimah Allah ini? PMS menjawab, ia adalah nasihat daripada Peguam Negara. Tuan-puan sekalian, kami di peringkat ahli Parlimen Perikatan Nasional yang diketuai oleh Ketua Whip kita yang berhormat Kota Baru, pergi terus berjumpa dengan Peguam Negara. Betul ke ini arahan daripada awak, nasihat daripada awak? Kata Peguam Negara, dengar sajalah jawapan politik. Nampak? Dia spin kami dekat dalam parlimen. Kalau ahli parlimen pun dia boleh spin, tuan-puan, lagi mudah dia nak spin. Saya di antara mangsa kena spin daripada tahun 1998. Saya lah mangsanya. Tahun 1998, sewaktu reformasi, kami di peringkat universiti, kami mahasiswa ini memegang. Masa tu Tan Sri Anwar Musa masih lagi dengan UMNO. Saya duduk masa tu dengan pelajar-pelajar universiti ni, kami berjuang reformasi. Kena sembuh dengan water cannon dan sebagainya. Rupa-rupanya kena tipu. Tapi kita tahu apa yang berlaku telah berlaku dan mesti ada hikmah di sebaliknya. Dan pada saya, apabila diberikan peluang kepada Anwar dan juga Zahid memerintah negara ini, ia merupakan satu hikmah untuk membuka mata mereka-mereka yang simpati kepada UMNO, kepada PH, bahawasanya pemilihan mereka ini di dalam PRU ke-15 adalah pemilihan yang salah dan sewajarnya diberikan pemilihan itu kepada Perikatan Nasional, insya-Allah. Yang ketiga, pelawak. P yang ketiga, pelawak. Orang suruh tengok telur, bukan naik lembu. Ni baru lepas raya, baru ni saya nak tengok. Boleh angkat tangan siapa yang naik lembu? Angkat tangan sikit. Ada seorang naik lembu. Barangkali bila naik lembu, senang sikit lembu tu nak jatuh. Tuan-puan sekalian, menteri ni adalah role model kepada rakyat. Bila saya sebagai ahli parlimen, bila kita turun nak sembelih, nak lapar, semuanya dilihat oleh rakyat. Dan sekarang ini dunia sosial media. Kalaulah tuan ke lembu kata, YB, naik sikit lembu saya nak tangkap gambar. Janganlah naik lembu tu. Tekan tak reti-reti.
Ini Abang Mat cakap ni, Abang Mat. Tu ni, style dia. Takkan nak panjat lagi lembu. Satu dunia tengok dia panjat lembu. Orang ini yang akan bercakap dengan negara-negara lain macam mana kita nak bawa telur dan sebagainya. Kalau begini keadaannya, apakah mereka akan dihormati oleh pemimpin-pemimpin antarabangsa? Ini pelawak. Ada seorang lagi menteri pelawak. Sekarang ni akan masuk semalam ataupun kemarin dimaklumkan akan ada dibuat satu program dan beliau ingin menjadi juri dalam program tersebut. Beliau bersama dengan artis terkemuka tanah air, Puan Fazura. Saya tak kenal Puan Fazura. Tuan-tuan kenal tak Fazura? Macam tak berani nak sebut je ni. Semua orang kenal Fazura. Saya pun kenal Fazura. Saya nak katakan, menteri, kalau dia nak buat program-program sekalipun, nak jadi juri ke sebagainya, dia boleh serahkan kepada pegawai-pegawai dia ataupun mereka-mereka profesional yang lebih pandai yang boleh melihat kepada peserta-peserta tersebut. Kerja menteri, kerja yang lebih banyak yang sepatutnya difokuskan. Itu yang kita katakan ini adalah perkara yang bersifat lawak. Dapat sekalian, yang keempat, Propa. Propa ni apa? Cakap lain, buat lain. Sebelum pilihan raya kata apa? Menteri Kewangan mesti dipisahkan dengan Perdana Menteri. Tiba-tiba lepas pilihan raya, Menteri Kewangan sama dengan Perdana Menteri. Betul atau tidak? Sebelum pilihan raya kata apa? Tengku Zafrul tidak boleh ada dalam kabinet. Lepas pilihan raya, lantik Tengku Zafrul sebagai menteri dalam kabinet. Sebelum pilihan raya, macam-macam formula dia buat. Lepas pilihan raya, macam-macam juga formula dia buat. Tetapi semuanya gagal. Tuan-tuan sekalian, yang terakhir, sebelum pilihan raya, kita nak perangi rasuah. Tetapi akhirnya selepas pilihan raya, mereka yang terpalit dengan rasuah, ada 47 kes rasuah, diletakkan sebagai timbalan Perdana Menteri. Dekat mana tuan-puan nak letak muka bila berdepan dengan pemimpin antarabangsa apabila bercakap tentang bersih daripada rasuah? Bagaimana imej negara kita bila berdepan dengan PBB, bila berdepan dengan OIC? Tuan-puan sekalian, ini benda yang serius. Sebab itu yang terakhir yang paling saya minta tuan-puan tekankan adalah pemfitnah. Ini geram ni. Ini saya nak tanya YB Fatah ni sekejap lagi ni, ataupun saya nak tanya Datuk Seri Ikmal Hisham. Mereka fitnah, dia kata PN menggunakan dana toke judi. Saya minta untuk Datuk Seri Ikmal Hisham mengaku siapakah toke judi tersebut. Tuan-puan sekalian, yang saya geram ni, bila kami yang PAS, bila kami diberikan amanah untuk bertanding, tak pernah timbul dalam mesyuarat dekat mana duit nak ambil, PAS pusat akan bagi duit. Tak ada pernah timbul. Yang tahu, kamu bertanding, duit hal kamu. Kami keluar duit KWSP. Kami keluar duit KWSP, kami keluar duit simpanan sendiri untuk bertanding. Tuan-puan sekalian. Jadi bila dia kata pakai duit toko judi, saya paling marah. Duit aku habis. Bila pula pakai duit toko judi? Ada kawan saya seorang, dia kerja laut. Pergi laut, balik laut, pergi laut, balik laut. Saya katakan dia, entah ni sibuk sangat pergi laut sekali-sekala. Tolonglah abang-abang ni nak bertanding. Dia kata, baik, anda bagi duit. Dia bagi duit untuk buat t-shirt. T-shirt petugas-petugas dia buat. Tuan-puan sekalian, bila dia dengar PML kata, duit PN pakai toko judi, dia kata, ya Allah, aku buat kerja ni halal. Bila pula aku jadi toko judi? Tuan-puan sekalian, ini benda yang fitnah. Dan jawapan daripada menteri di Jabatan Perdana Menteri telah memberitahu bahawasanya tidak ada sebarang bukti yang kukuh, asas yang kukuh mengatakan PN mengambil duit judi. Dan ini dinyatakan secara terbuka di dalam Parlimen. Ini PMX. Sebab itu tuan-puan sekalian, sekiranya kita masih lagi berasa negara ini dalam keadaan yang aman, sedangkan dari sudut polisinya kucak-kacir, U-turn, flip-flop, maka sewajarnya kita semua mesti bekerja untuk kemenangan, khususnya di Tanah Merah ini. Kita mesti dan wajib memastikan kemenangan 3-0. Boleh atau tidak?